Hai, bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran sejarah bersama Cikgu Vanilla. Baik murid-murid, hari ini kita akan belajar kesinambungan subtopik dalam bab 3. Hari ini kita akan belajar topik 3.2 yang di Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Raja berperlembagaan merupakan sebahagian daripada pentadbiran negara apabila Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf kedudukan dan peranan institusi beraja. Institusi beraja ini pula terdiri daripada yang pertama, institusi Majlis Raja-Raja, kedua, institusi beraja di negeri-negeri, dan yang ketiga, institusi yang di Pertuan Agong pada peringkat persekutuan. Baik murid-murid, adakah anda telah bersedia? Okey, jom mulakan. Di akhir pembelajaran ini nanti, diharapkan semua murid dapat memerihalkan latar belakang sistem pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Yang kedua, murid dapat menjelaskan kepentingan taat setia rakyat dan pemerintah. Baik murid-murid, dalam topik ini kita akan mempelajari dengan lebih mendalam mengenai yang di Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, kita akan belajar tentang jawatan institusi yang di Pertuan Agong, yang mana jawatan ini telah diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kemudian, kita juga akan belajar tentang kedudukan yang di Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara. Dan yang ketiga, kita juga akan mempelajari tentang kuasa dan peranan yang di Pertuan Agong, di mana dia meliputi kuasa eksekutif, kuasa perundangan, dan kuasa kehakiman. Baik, kita akan mengupas lebih lanjut tentang 3 perkara yang penting ini. Baik murid-murid, kita mulakan dengan perkara yang pertama, iaitu institusi yang di Pertuan Agong. Jawatan yang di Pertuan Agong telah diwujudkan sejak negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Cara pemilihan yang di Pertuan Agong pula dipilih dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan, iaitu Negeri Perlis, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Dan bagaimana pula dengan kaedah pemilihannya? Ya, pemilihan yang di Pertuan Agong dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Raja-Raja. Jawatan yang di Pertuan Agong juga mempunyai timbalannya, di mana jawatan timbalan yang di Pertuan Agong diwujudkan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Sejak kemerdekaan, kita sudah mempunyai 16 orang Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan yang terkini ialah Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Bagindalah yang menjadi Ketua Utama negara kita Malaysia pada masa kini. Kita teruskan dengan perkara yang kedua, iaitu kedudukan yang di Pertuan Agong. Baik murid-murid, ini merupakan gambar Perlembagaan Persekutuan perkara 32 yang memperuntukkan kedudukan yang di Pertuan Agong. Dalam perkara 32, Perlembagaan Persekutuan,
jelas menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara. Baginda menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Di samping itu, dalam perkara 32 juga telah memperuntukkan tentang keutamaan kedudukan dalam persekutuan, yang mana kedudukan yang paling tinggi ialah Yang di-Pertuan Agong, yang kemudiannya diikuti dengan isteri baginda, iaitu Raja Permaisuri Agong, kemudiannya raja-raja dan pemangku raja, dan yang berada di kedudukan keempat ialah Yang di-Pertua bagi negeri-negeri. Yang kelima, bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada kerajaan persekutuan. Dan kemudiannya diikuti di kedudukan yang keenam iaitu Perdana Menteri. Dan kemudiannya Timbalan Perdana Menteri dalam kedudukan yang ketujuh. Baik murid-murid, institusi beraja ini merupakan penaung rakyat, melangkaui semua agama, bangsa, budaya dan fahaman politik. Sebagai rakyat Malaysia, menjadi tanggungjawab kita untuk memartabatkan institusi beraja kerana institusi inilah yang menjadi lambang kedaulatan negara. Baik, kita teruskan dengan perkara yang ketiga, iaitu kuasa dan peranan Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa atau peranan yang luas dalam pemerintahan negara yang meliputi kuasa eksekutif, kuasa perundangan, dan kuasa kehakiman. Baik, kita akan mengupas satu persatu kuasa dan peranan Yang di-Pertuan Agong ini. Baik, perkara yang ketiga ialah tentang kuasa dan peranan Yang di-Pertuan Agong. Baik, kita mulakan dengan kuasa dan peranan Yang di-Pertuan Agong yang pertama, iaitu kuasa eksekutif. Baik murid-murid, kuasa Yang di-Pertuan Agong ini haruslah bertindak mengikut nasihat jemaah menteri. Oleh itu, dalam kuasa eksekutif, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa melantik Perdana Menteri dan juga jemaah menteri. Yang di-Pertuan Agong akan melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada budi bicara baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Selain daripada itu, baginda dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Yang kedua ialah Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa untuk melantik jawatan-jawatan yang penting, di mana Yang di-Pertuan Agong berhak untuk melantik Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Baginda juga melantik Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Kuasa eksekutif yang ketiga yang dimiliki oleh Yang di-Pertuan Agong ialah dalam aspek ketenteraan. Yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Dan baginda dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera serta perkara yang bersangkutan dengan gerakan tentera. Dan yang keempat
ialah dalam hubungan diplomatik. Yang di-Pertuan Agong melantik diplomat Malaysia ke luar negara, dan baginda juga menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka mula menjalankan tugas di Malaysia. Baik murid-murid, jadi dalam kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong mempunyai 4 hak ataupun peruntukan kuasa, iaitu yang pertama tadi melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Kemudiannya, baginda juga mempunyai kuasa untuk melantik jawatan-jawatan penting dalam negara. Yang ketiga, yang di-Pertuan Agong juga tadi sudah kita bincangkan bahawa yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa dalam ketenteraan. Dan yang keempat, dalam hubungan diplomatik dengan negara luar. Kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong yang kedua ialah kuasa kehakiman. Dalam kuasa kehakiman, yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri, iaitu setelah mendapat pertimbangan daripada Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan juga setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Hakim Mahkamah Atasan ini terdiri daripada Ketua Hakim, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Melaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan, dan Hakim Mahkamah Tinggi. Dalam kuasa kehakiman, yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk pengampunan. Contohnya, dalam hal jenayah persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada yang di-Pertuan Agong. Dan baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Selain daripada itu, yang di-Pertuan Agong juga berkuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, di negeri Pulau Pinang, di Sabah, Sarawak dan juga di wilayah Persekutuan. Kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong yang ketiga ialah dalam bidang perundangan. Yang di-Pertuan Agong memperkenankan sesuatu rang undang-undang yang melalui proses pembentangan terlebih dahulu di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara. Dalam kuasa perundangan ini, yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa atau hak dalam soal agama, yang mana yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri, di wilayah Persekutuan, di Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Manakala bagi negeri-negeri lain pula, ketua agama Islam ialah sultan atau raja yang memerintah di negeri masing-masing. Kuasa perundangan yang kedua yang dimiliki oleh yang di-Pertuan Agong ialah dalam persidangan parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memanggil parlimen untuk bersidang. Dan selain daripada itu juga, baginda mempunyai kuasa memberhentikan dan membubarkan parlimen. Seterusnya ialah hak dan keistimewaan orang-orang Melayu dan juga Bumiputera di Sarawak dan Sabah dilindungi oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan selain daripada itu, Yang di-Pertuan Agong juga melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Baik, yang keempat, kuasa perundangan memperuntukkan peranan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharaan darurat
Dan ini dibuat setelah baginda memastikan kebenaran wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan juga ekonomi negara. Kesetiaan kepada raja dan negara merupakan prinsip kedua rukun negara. Sebagai warga negara yang patriotik, kita mesti mengamalkan prinsip tersebut bagi menzahirkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong, tonggak pemerintahan negara. Baik murid-murid, cuba fikirkan jawapan bagi persoalan yang berikut. Mengapakah rakyat perlu memberikan taat setia kepada raja dan negara? Murid-murid boleh menggunakan semua pengetahuan dan juga maklumat yang telah anda pelajari pada hari ini.